Mahawasa Sdn Bhd memulakan pembentangan rancangan perniagaan produk makanan asas bayi bismis. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang latar belakang syarikat kami. Mahawasa Sdn Bhd ialah sebuah syarikat perkongsian yang didaftarkan pada 3 Disember 2014 dengan modal dibenarkan sebanyak RM250,000 dan modal dibayar sebanyak RM200,000. Ianya dikongsi oleh 6 orang rakan kongsi yang berkaliber, diketuai oleh saya sebagai pengarah urusan, pengurus pentadbiran Encik Zulmaid bin Abu yang dibantu oleh Encik Muhammad Johari sebagai pengurus pentadbiran, pengurus operasi Muhammad Fizri bin Muhammad Fuad, pengurus pemasaran Cik Nur Hazian binti Sahaluddin, pengurus kewangan Cik Syulina dan dibantu oleh pembantu beliau iaitu Cik Azwani binti Jamali. Misi kami ialah menjadikan produk makanan halal yang berwibawa dan diiktiraf di peringkat nasional. Di samping menjadi pembangkit industri makanan halal yang berbagai pilihan makanan asas untuk bayi dan berbagai pilihan makanan asas untuk bayi. Misi kami adalah untuk menjadi antara pengeluar produk makanan bayi berasaskan sunnah yang utama di Malaysia dengan jaminan mutunya, iktiraf terbaik serta halal bagi melahirkan generasi ummah yang cemerlang dan terbilang. Pembentangan ini akan memfokuskan serba sedikit tentang pemilihan makanan bayi sebagai produk utama di syarikat kami. Umum mengetahui bahawa pertumbuhan manusia adalah bermula dari peringkat awal bayi lagi. Ini didorong oleh beberapa faktor yang paling utama ialah pemakanan. Seterusnya saya mempersilakan Encik Zulmaid bin Abu sebagai pengurus pentadbiran untuk pembentangan seterusnya. Pentadbiran, saya akan menerangkan tentang sistem pentadbiran syarikat kami. Idea untuk merupakan syarikat ini tercetus dari kajian yang dibuat secara terperinci tentang pemakanan bayi yang berkhasiat dan baik untuk pertumbuhan bayi. Permintaan tinggi telah membuka ruang pasaran yang luas kerana pengguna semakin sedar akan keutamaan makanan berdasarkan sunnah di samping keberkesanan makanan ini. Produk kami menggunakan bahan-bahan terpilih iaitu beras perak dengan 3 kombinasi makanan sunnah seperti madu, kurma dan kismis. Khasiat makanan sunnah ini dikatakan boleh membantu pertumbuhan bayi dari segi fizikal dan mental. Ini adalah carta organisasi daripada syarikat kami, logo syarikat serta lokasi kami iaitu di kawasan zon perindustrian bebas Pelabuhan Tanjung Lepas, Lambatan, Johor. Sebab pemilihan lokasi adalah sewa bulanan premis yang berpatutan. Di samping itu memudahkan urusan pembuangan stok bahan-bahan mentah, kemudahan infrastruktur yang lengkap seperti air, elektrik dan jalan raya, kawasan yang strategik, jaringan hubungan terpenting dan berpotensi untuk dikembangkan serta tiada saingan terdekat dan dapat membubuhkan imej syarikat. Untuk pembentangan seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Muhammad Johari selaku penolong pengurus pentadbiran. Selaku penolong pengurus pentadbiran akan membentangkan tentang pelan struktur atau ruang pejabat yang terdiri daripada 4 bahagian seperti yang telah ditentera. Ini merupakan pula pelan struktur atau ruang kilang yang terbagi kepada 2 tingkat. Rancangan perniagaan disediakan adalah bertujuan untuk yang pertama memohon pembiayaan kewangan, kedua sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagaan, ketiga untuk menilai projek secara objektif serta meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang idea-idea perniagaan, keempat untuk mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdaya maju ataupun sebaliknya, kelima memperincikan perancangan perniagaan syarikat yang meliputi aspek pemasaran, perkhidmatan dan teknikal, perhubungan pelanggan, sumber manusia dan kewangan, keenam selain itu rancangan perniagaan ini boleh dijadikan alat untuk mempromosikan perniagaan kepada organisasi lain dan sebagai persediaan menghadapi persaingan. Pihak yang memerlukan rancangan perniagaan ini adalah seperti usahawan, pembekal, institusi, kewangan atau pelabur dan juga kaki tangan. Potensi perniagaan. Yang pertama, corak pasaran. Tumpuan adalah di sekitar daerah Johor Bahru. Kedua, menembusi pasaran produk yang sedia ada dengan kelebihan yang kami ada mampu menarik perhatian kepada ibu bapa. Ketiga, jangkaan permintaan dan corak permintaan yang merangsangkan pengeluaran produk dijangka akan meningkat. Keempat, perubahan demografi penduduk. Secara umumnya, produk kami mampu bersaing dengan produk lain dengan kadar pertambahan penduduk di kawasan ini. 5. Kuasa membeli individu. Daripada kajian berterusan yang telah dijalankan, kami mampu meningkatkan kuasa membeli individu. Saya mempersilakan Nur Azian binti Sahaluddin selaku pengurus pemasaran untuk pembentangan selanjutnya. Sahaluddin selaku pengurus pemasaran akan membentangkan tentang strategi pemasaran syarikat kami. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan tentang golongan sasaran kami. Kami telah memfokuskan golongan-golongan berikut sebagai sasaran pelanggan kami iaitu orang perseorangan, Pasaraya Maidin di sekitar daerah Johor Bahru, Kedai Rakyat 1 Malaysia di sekitar daerah Johor Bahru dan juga pengguna Facebook. Strategi pemasaran merupakan perancangan yang konsisten melibatkan konsep 4P bagi mencapai matlamat dan objektif perniagaan dalam dunia keusahawanan. 4P tersebut ialah product, place, price dan promotion.
Strategi keluaran produk. Produk yang dikeluarkan haruslah bersih, halal, berkualiti, selamat dan suci. Teknik pembungkusan. Jenama produk kami ialah Bismis, mempunyai logo GMP, halal dan buatan Malaysia. Mempunyai fakta makanan dengan pembungkusan yang menarik. Strategi harga. Kami meletakkan harga yang berpatutan dan mampu milik. Sejajar dengan itu, kami juga giat menjalankan pelbagai promosi di sekitar kawasan sasaran untuk penjualan produk-produk kami. Bagi strategi agihan atau pengedaran, kami akan membuat penghantaran terus kepada peruncit. Manakala bagi tempahan secara online, penghantaran akan dibuat melalui pos laju. Caj penghantaran hanya akan dikenakan untuk pelanggan persendirian. Berikutnya, saya mempersilakan Muhammad Fizri bin Muhammad Fuad selaku pengurus pemasaran untuk penerangan selanjutnya. Pengurus operasi akan menerangkan berkenaan cara pembungkusan produk kami, mesin-mesin dan peralatan yang digunakan, bahan-bahan mentah yang terlibat dan hasiat yang terdapat dalam bahan mentah yang digunakan. Produk kami dipack dalam dua cara, iaitu dipack dalam kotak seberat 250 gram dan dipack dalam secet seberat 25 gram setiap secet. Proses penghasilan produk kami adalah seperti gambar rajah yang berikut. Mesin dan peralatan yang kami gunakan adalah industri food blender mixer, yang kedua boiler compressor, yang ketiga silo, yang keempat Sherling ZX, yang kelima terima quality controller ADX. Nutrisi kandungan produk yang terdapat dalam beras perang adalah gizi penting untuk menyihat tubuh badan, membantu organ hati berfungsi dengan baik dan lancar. Untuk dalam kurma pula, dia mencerdaskan otak, membantu tumbuh sarang kanak-kanak, kaya dengan zat kalian dan vitamin-vitamin yang penting. Dalam kes 9 terdapat tingkat meningkatkan tumpuan, koordinasi tangan dan mata. Yang kedua, membersihkan usus dan melawaskan pembuangan air. Dalam madu pula bertindak sebagai antioksidan dan menguatkan minat kanak-kanak. Saya mempersilakan Cik Lina selaku pengurusan untuk perbincangan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Lina selaku pengurus kewangan akan membentangkan tentang pengurusan kewangan syarikat kami. Kami memerlukan modal sebanyak RM250,000 untuk memulakan perniagaan, iaitu modal sendiri sebanyak RM200,000 dan pinjaman sebanyak RM50,000 daripada Tekun Nasional. Kos projek adalah sebanyak RM280,580 seperti yang tertera. Kos untuk memulakan perniagaan adalah sebanyak RM11,420 merangkumi peralatan pejabat, deposit sewa bangunan dan promosi pemasaran. Aset tetap syarikat kami pula adalah berjumlah RM201,000 yang merangkumi mesin perprosesan, lori dan lain-lain perbelanjaan. Seterusnya saya mempersilakan pembantu saya Cik Azwani binti Jamali untuk pembentangan seterusnya. Bagi permulaan, sumber pembiayaan diperolehi daripada modal sendiri dan suntikan modal RM50,000 daripada seorang rakan niaga dan RM25,000 lagi daripada 6 rakan niaga dan lain. Pinjaman tekun RM50,000, jumlah keseluruhan RM250,000. Manakala kos kewangan bulanan pula terdiri pada kos tetap RM1,500, sewa bangunan RM2,513 dan senggaraan RM1,000, jumlah RM5,013. Kos berubah pula terdiri daripada bahan mentah RM44,960, gaji pekerja RM22,278, bel utiliti RM2,540 dan bekalan pejabat RM200. Jumlah kos berubah adalah RM69,978. Pada umumnya, produk kesihatan, produk makanan tambahan berasaskan sunang untuk bayi sememangnya jarang berada di pasaran. Memandangkan ramai yang telah menyedari khasiatnya, maka secara tidak langsung permintaan untuk produk ini sangat tinggi. Oleh yang demikian, potensi perniagaan ini untuk berkembang maju amat besar. Sekian, terima kasih.